Baik, untuk perkembangan terkini COVID-19, kita akan bersama dengan tetamu kita, Datuk Rozzi Mat Saad, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara. Assalamualaikum, Datuk Rozzi. Waalaikumsalam. Sihat ya, Datuk? Alhamdulillah, sihat. Datuk dapat dengar kami dengan jelas? Ada bunyi gangguan, teknikal sebagainya? Ya, jelas. Okey, baik. Saya dapat dengar. Ramai yang mungkin rakyat ingin tahu mengapakah dilaksanakan semula PKPB ini yang melibatkan Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Mungkin dapat diberikan lebih lanjut penegasannya. Datuk, silakan. Sebenarnya langkah melaksanakan semula PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya kerana kita dapati trend penularan yang konsisten sedang berlaku di Selangor khususnya. Jadi strategi pencegahan dan peredaan amat diperlukan waktu ini. Kita tidak boleh tunggu sehingga semua daerah di Selangor menjadi merah baru kita mahu mengambil tindakan. Jadi pada saat ini ketika banyak zon atau daerah berada pada tahap kuning adalah amat perlu kawalan pergerakan sebagai langkah pencegahan ini dapat kita lakukan. Jadi ia sebagai satu langkah proaktif yang perlu kita ambil oleh kerajaan untuk memastikan penularan ini tidak merebak ke daerah-daerah lain yang masih kuning. Jadi strategi pengawalan ini untuk membolehkan langkah usaha meningkatkan kesihatan awam oleh Kementerian Kesihatan dapat diperkukuh dan dipertingkatkan lagi di semua tempat. Selain itu, mobiliti penduduk antara Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya, kita dapat saksikan bahawa akses penduduk sangat berlaku dengan aktif di tiga-tiga kawasan ini. Kita tidak mahu jangkitan yang telah ada di Kelang umpamanya menular ke Sabak Bernam. Kita tidak mahu jangkitan yang telah ada di Gombak umpamanya menular ke Kuala Lumpur atau Putrajaya. Jadi langkah melaksanakan semula PKPB ini merupakan satu strategi yang sangat tepat, sangat berkesan, langkah proaktif demi menjamin rantaian penularan COVID ini dapat kita mengurus dengan baik. Okey, jadi apa persiapan yang perlu dilakukan oleh rakyat? Sebab mereka ni pengumumannya semalam, jadi ada masa beberapa hari saja untuk menguruskan semuanya dan supaya kita elakkan perkara yang panik ini berlaku. Mungkin dapat ada Datuk perincikan? Yeah. Rakyat pertamanya persiapan dari segi minda dan fizikal. Tentulah dari segi pemikiran, emosi, kita sewajarnya dan seharusnya bersedia untuk menerima tindak langkah kerajaan ini dan menyahutnya dengan baik. Selain itu, kita perlu memberi kerjasama dengan baik dengan cara menguruskan diri kita, mengurus keluarga kita supaya kita dapat menjamin kesejahteraan keluarga itu sentiasa kita junjung. Langkah-langkah ini termasuklah antaranya kita pastikan penjagaan anak-anak. Jika anak-anak perlu dihantar ke tempat-tempat asuhan, tadika atau sekolah. Jadi persiapan ibu bapa sekarang yang ada anak-anak bersekolah, apabila sekolah ditutup, kita harus merancang dan mencari jalan bagaimana anak-anak ini boleh dijaga dan tidak terbiar dan keselamatan mereka juga harus diutamakan. Selain itu, memandangkan kita mungkin berhadapan dengan banyak sekatan jalan raya, tentu keadaan kesesakan akan berlaku. Jadi persiapan dari segi emosi, dari segi minda adalah juga kita perlukan. Jadi rakyat harus sabar menerima perkara ini dengan tenang dan lakukan segala apa yang perlu mengikut SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan melalui Majlis Keselamatan Negara.
Baik, mungkin ada yang bertanya di laman Facebook kami, Datuk. Dari segi pergerakan, memanglah antara daerah di Selangor ini dibenarkan. Namun bagaimana pula untuk mereka ni keluar, mungkin katakan ke Negeri Sembilan, ke Perak, Pulau Pinang dan sebagainya. Jadi macam mana dengan rentas negeri bagi negeri yang terjejas ataupun terlibat dengan PKPB ini, Datuk? Silakan. Pergerakan rentas negeri bagi negeri yang terlibat ini tidak dibenarkan. Dalam bahasa yang lain, ia tidak dibolehkan kecuali bagi mereka yang bekerja dan berulang-alik antara negeri-negeri yang bersempadan. Contohnya, jika seseorang itu tinggal di Tanjung Malim dan bekerja di Shah Alam, pergerakan ini dibenarkan dan mereka perlu membuktikan bahawa mereka bekerja melalui pas kerja yang ada atau surat pengesahan majikan. Selain itu, bagi pengangkutan barangan dan perkhidmatan yang membawa barang-barang keperluan, semuanya masih dibolehkan pergerakan antara negeri ini. Umpamanya daripada selatan, daripada Negeri Sembilan hendak memasuki Selangor, pergerakan ini dibolehkan. Cuma pergerakan rakyat yang tidak ada tujuan itu tidak dibenarkan. Baik, kita faham, kita pernah alami PKP sebelum ini, jadi pasti ramai yang ada ilmu tentangnya. Mungkin MKN juga akan bersedia dengan mewujudkan beberapa lagi talian, contohnya untuk orang awam mungkin macam-macam perkara permasalahan. Bagaimana kesiapsiagaan untuk mendepani luahan-luahan yang berlaku dalam perkara rakyat? Datuk, silakan. Majlis Keselamatan Negara kita menguruskan panggilan segala permasalahan rakyat melalui talian di Pusat Pengurusan Operasi Negara di talian 03 8888 2010. Tetapi jika kita ada permasalahan berkaitan dengan sesuatu yang berkait dengan sesuatu jabatan ataupun sesuatu kementerian, kita boleh membuat panggilan terus ke bilik gerakan di setiap jabatan atau kementerian. Umpamanya, jika kita ada mengusahakan industri yang berkait dengan sesuatu perkara dan ada permasalahan berbangkit, rakyat boleh menelefon terus ke bilik gerakan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Begitu juga jika ibu bapa ada persoalan, isu berkaitan anak-anak dan persekolahan mereka, mereka boleh menelefon terus di bilik gerakan Kementerian Pelajaran Malaysia. Akhir sekali nasihat kepada orang awam supaya bersabar, bertenang dan juga sama-sama saling mengingatkan. Silakan Datuk untuk terakhir kalinya. Rakyat, khususnya kita semua di semua peringkat, pertamanya kita menerima. Marilah kita menerima tindakan langkah kerajaan ini secara positif dan kita menyambutnya secara proaktif. Usaha untuk membendung penularan ini adalah kemahuan kita bersama. Kemahuan seluruh rakyat Malaysia supaya kita dapat kembali hidup sejahtera, dapat bebas bergerak dan kita perlu segera memutuskan rantaian COVID ini. Usaha ini memerlukan usaha tindakan kita semua. Jadi melalui langkah kita jaga kita, bersabar, mematuhi dan mengikuti semua SOP. Jangan mengabaikan segala nasihat. Terima satu nasihat sebagai rasa cinta kerajaan kepada rakyatnya. Bagaimana kita perlu mencuci tangan menggunakan cecair pencuci tangan. Memastikan sepanjang masa bila kita berada di luar rumah, kita memakai pelitup muka. Sentiasa menyemak suhu badan kita. Dan jika ada tanda-tanda kita demam atau suhu melebihi 37.5 darjah Celsius, kita segera ke klinik, ke hospital atau pusat-pusat kesihatan. Jadi dengan usaha ini dan dengan menyambut seruan kerajaan, memberi kerjasama, mematuhi SOP, duduk di rumah. Duduk di rumah,
dan kita akan berjaya mengatasi penularan ini. Kita akan kembali membawa kesejahteraan kepada seluruh rakyat dan negara. Jadi usaha ini memerlukan tindakan kita semua, bukan di dalam kalangan kerajaan semata-mata. Marilah kita bergerak ke arah itu. Baik, ke arah itu terima kasih Datuk Rozi Mat Saad, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara MKN, berkongsi maklumat dan juga harapan supaya bersabar, bertenang dan juga menuju ke arah itu. Mematuhi SOP dengan ketat dan juga sentiasa langkah pengawalan diri yang baik.